Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Atira binti Muhammad Nizan dari unit PISMP BMSK 3 ambilan Jun 2020. Baiklah, untuk video kali ini saya akan membuat pembentangan tugasan 3 bagi subjek PSDK 3233, asas membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraft tradisional. Baiklah, pembentangan saya pada hari ini merangkumi beberapa aspek penghasilan produk akhir, iaitu gambar sumber idea, buah-buahan sebagai tema, lakaran sumber idea iaitu buah strawberry, gambar sumber ilham iaitu lampu meja, lakaran sumber ilham, gabungan lakaran lampu meja dan buah strawberry, perkembangan idea, kajian komposisi, kajian warna, kajian teknik, kajian alat dan bahan, produk akhir yang merangkumi pandangan pelbagai sudut iaitu pandangan belakang, pandangan hadapan, pandangan kiri, pandangan kanan, seterusnya gambar alat dan bahan yang digunakan, proses penghasilan produk akhir, perincian produk, kegunaan produk, kekuatan produk, kelemahan dan cadangan penambahbaikan produk. Baiklah, tema yang digunakan ialah buah-buahan, nama produk lampu meja. Antara koleksi gambar sumber idea iaitu buah-buahan sebagai tema ialah buah kiwi, buah naga, buah apple, buah strawberry, buah oren, buah tembikai, buah nanas, buah belimbing besi, buah delima, buah durian, buah betik dan buah pear. Terdapat 12 koleksi gambar sumber idea yang saya nyatakan. Baiklah, seterusnya untuk lakaran sumber idea, saya memilih buah strawberry sebagai sumber idea utama, yang mana terdapat 4 lakaran sumber idea. Di sebelah kanan di bahagian atas, saya menggunakan pen. Di bahagian bawahnya pula saya menggunakan pensel, yang mana itu merupakan pandangan kiri buah strawberry. Okey, baiklah, untuk di sebelah kiri di bahagian atas, itu merupakan pandangan di sebelah kanan buah strawberry. Okey, di bahagian bawahnya pula merupakan potongan buah strawberry. Saya menggunakan pensel warna untuk kedua-dua lakaran sumber idea di sebelah kiri. Baiklah, untuk koleksi gambar sumber ilham, saya memilih lampu meja sebagai sumber ilham saya, yang mana terdapat 8 koleksi gambar sumber ilham, yang mana saya telah memilih sumber ilham yang pertama. Seterusnya, untuk lakaran sumber ilham, saya menggabungkan lakaran lampu meja dan buah strawberry. Terdapat 4 lakaran sumber ilham. Saya telah memilih lakaran sumber ilham yang pertama. Seterusnya, untuk perkembangan idea, saya telah menghasilkan 4 perkembangan idea. Terdapat unsur kraft tradisional yang saya terapkan. Terdapat persamaan dan perbezaan pada keempat-empat perkembangan idea tersebut. Persamaannya ialah di bahagian tiang lampu meja, yang mana saya telah menerapkan batik. Perbezaannya pula ialah di bahagian bekas letak lampu meja dan tapak lampu meja, yang mana untuk perkembangan idea yang pertama, saya telah menerapkan corak susunan pucuk bersusun, anyaman bakul dan tembikar. Manakala untuk perkembangan idea yang kedua, saya telah menerapkan corak buntut siput, tembikar dan anyaman bakul. Seterusnya, untuk perkembangan idea yang ketiga, saya telah menerapkan corak daun keladi, anyaman bakul dan batik. Dan akhir sekali, untuk perkembangan idea yang keempat, saya telah menerapkan corak susunan pucuk bersusun dan anyaman kelarai kepala lalat. Perkembangan idea yang dipilih ialah perkembangan idea yang keempat, yang mana saya menerapkan corak susunan pucuk bersusun, batik dan juga anyaman kelarai kepala lalat. Seterusnya, untuk kajian komposisi, saya telah menghasilkan 8 kajian komposisi yang berlainan kedudukan. Kajian komposisi yang telah dipilih ialah kajian komposisi yang ketujuh. Seterusnya, untuk kajian warna pula, saya telah menghasilkan 8 kajian warna, yang mana berbeza-beza warna untuk setiap kajian tersebut. Kajian warna yang dipilih ialah kajian warna yang ketujuh, iaitu berwarna merah. Okey, untuk kajian teknik pula, saya telah menerapkan 6 kajian teknik, iaitu yang pertama, teknik lilitan tali pada dawai, yang mana saya telah menerapkan teknik lilitan tali dan juga batik pada dawai tersebut. Seterusnya, teknik susunan pucuk bersusun,
iaitu saya menerapkan teknik susunan pucuk bersusun tersebut pada bahagian sudu plastik. Yang ketiga, teknik guntingan, yang mana saya menerapkan teknik guntingan tersebut di bahagian anyaman kepala lalat. Seterusnya, yang keempat, motif kelopak bunga, yang mana sudu plastik tersebut saya susun mengikut motif kelopak bunga. Teknik yang kelima ialah teknik anyaman kelarai kepala lalat, iaitu di bahagian anyaman. Dan yang keenam dan terakhir sekali, teknik tampalan gam yang diterapkan di bahagian anyaman, batik dan juga tampalan di bahagian yang berkenaan. Seterusnya, untuk kajian alat dan bahan, terdapat beberapa alat dan bahan yang saya gunakan untuk penghasilan produk akhir. Antaranya ialah wayar, dawai, tali guni, sudu plastik, pisau, botol plastik besar, kain batik, kotak, gam, pensel, daun palsu, pistol gam panas, manik, mentol, kain nipis, pen penanda hitam, pembaris, kertas warna dan juga gunting. Untuk produk akhir pula, saya telah menghasilkan beberapa lukisan daripada pelbagai sudut pandangan, iaitu pandangan hadapan, pandangan belakang, pandangan kiri dan juga pandangan kanan. Ini merupakan gambar bagi alat dan bahan yang saya gunakan untuk penghasilan produk akhir, iaitu kertas warna berwarna merah dan merah jambu, pita pelekat, pen penanda hitam yang tidak hilang warnanya, sudu plastik yang berwarna putih, kain batik, pemadam, mentol dan wayar, gam, tali guni, pisau, pensel, pistol gam panas, botol plastik yang bersaiz besar, manik, kain nipis, kotak yang tebal, dawai, daun hiasan dan juga gunting. Baiklah, kita beralih kepada proses penghasilan produk akhir. Ini merupakan gambar yang telah saya ambil ketika saya menghasilkan produk akhir. Yang pertama, bagi proses membuat lampu strawberry, saya menggamkan mentol, kain nipis, daun hiasan dan manik pada botol plastik menggunakan pistol gam panas, seperti gambar yang tertera. Seterusnya, untuk proses membuat tiang lampu meja, saya membentuk dawai menjadi bentuk tegak dan melengkung di bahagian hujungnya. Seterusnya, saya lilitkan tali guni dan juga kain batik pada dawai dan gamkan menggunakan pistol gam panas. Seterusnya, untuk proses membuat bekas letak barang lampu meja, yang pertama, saya gamkan kain batik di bahagian luar botol plastik menggunakan pistol gam panas. Yang kedua, lukis corak susunan pucuk bersusun pada sudu plastik menggunakan pen penada hitam. Dan yang ketiga, gamkan sudu plastik yang telah siap dicorak di bahagian dalam botol plastik menggunakan pistol gam panas. Dan yang keempat, apabila bahagian tapak lampu meja telah siap, gamkan bekas pensel lampu meja di atas tapak lampu meja tersebut. Seterusnya, proses membuat tapak lampu meja ialah yang pertama, ambil dua kertas warna yang berbeza, iaitu warna merah dan merah jambu. Dan yang kedua, buat pola pada kertas warna merah dan merah jambu yang akan dibuat anyaman dengan menggunakan pensel dan pembaris. Dan yang ketiga, sisihkan 1.5 cm pada bahagian tepi kertas warna merah jambu. Kemudian berikan jarak 1 cm sahaja menggunakan pembaris di bahagian tengah kertas warna merah jambu secara melintang. Dan yang keempat, buat garisan dengan jarak 1 cm pada kertas merah secara menegak. Dan yang kelima, gunting pola garisan pada kertas merah dan merah jambu menggunakan gunting. Dan yang keenam, menganyam kedua-dua kertas warna tersebut mengikut pola anyaman kelarai kepala lalat. Dan yang ketujuh, gamkan dan gunting lebihan kertas tersebut. Baiklah, dan yang ke-8, potong kotak menggunakan pisau menjadi bentuk bulat. Dan yang ke-9, lekatkan anyaman kelarai kepala lalat yang telah siap pada kotak tersebut menggunakan pistol gam panas. Baiklah, ini merupakan produk akhir lampu meja yang telah siap dihasilkan. Ini merupakan pandangan hadapan lampu meja tersebut.
Seterusnya, ini merupakan pandangan belakang dan pandangan atas lampu meja. Seterusnya, ini pula merupakan pandangan kanan lampu meja. Dan ini merupakan pandangan kiri lampu meja. Ini merupakan penggunaan lampu meja pada waktu malam. Seterusnya, ini merupakan perincian lampu meja, iaitu perincian di bahagian atas, iaitu lampu meja yang bentuk strawberry. Seterusnya, ini pula bahagian perincian bekas pensel lampu meja, yang mana terdapat batik dan juga corak susunan pucuk bersusun. Seterusnya, ini merupakan perincian tapak lampu meja, iaitu anyaman kelarai kepala lalat. Akhir sekali, perincian tapak lampu meja, iaitu terdapat menggunakan kain nipis berwarna merah dan juga batik agar tidak sekiranya tapak tersebut kotoran tersebut tidak akan kelihatan. Seterusnya, kita beralih kepada bahagian kegunaan produk lampu meja. Terdapat 4 kegunaan lampu meja, iaitu yang pertama, lampu tidur, yang kedua, lampu belajar, yang ketiga, lampu hiasan, dan yang keempat, bekas letak barang. Seterusnya, untuk kekuatan produk, dapat 4 kekuatan produk. Yang pertama, binaan yang kukuh dan stabil kerana tapak lampu meja yang luas permukaannya. Seterusnya, kerangka lampu meja yang ringan dan kukuh, iaitu menggunakan dawai. Yang kedua, penggunaan yang pelbagai, iaitu boleh digunakan sebagai lampu tidur, lampu belajar, lampu hiasan, bekas letak barang. Dan yang ketiga, unik, yang mana ianya mempunyai penerapan dan gabungan unsur membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. Pada masa yang sama, ianya juga bertemakan buah-buahan, iaitu strawberry. Dan yang keempat, produk ini juga menjimatkan elektrik, yang mana saya menggunakan mentol lampu LED bagi penjimatan elektrik. Seterusnya, kita beralih kepada kelemahan produk dan juga cadangan penambahbaikan produk. Terdapat 2 kelemahan dan juga 2 cadangan penambahbaikan produk. Baiklah, kelemahan yang pertama ialah tidak boleh digunakan sekiranya tidak mempunyai elektrik. Jadi, cadangan penambahbaikannya ialah menggunakan bateri yang mudah dibawa ke mana-mana walaupun tiada sumber elektrik. Yang kedua pula, terdapat beberapa bahan yang digunakan sukar untuk didapati, seperti kain nipis, daun hiasan dan juga manik yang berbentuk hujan, sukar untuk didapati kerana tidak semua kedai yang dibuka sejak pandemik COVID-19 melanda negara kita. Seterusnya, cadangan penambahbaikan bagi kelemahan tersebut ialah menggantikan bahan-bahan yang sukar didapati dengan bahan yang sedia ada di rumah, seperti kain nipis digantikan dengan kain terpakai, daun hiasan digantikan dengan kertas dan cat poster, manik berbentuk hujan digantikan dengan benang untuk menghasilkan bentuk hujan. Hey. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Semoga berjumpa lagi.